اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah ikatan, Ya Allah, daripada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil. Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu, Ya Allah, kami memohon ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah. Rezeki yang luas, melimpah ruah, lagi halal, bersih, suci. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da'. Dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, selamat malam. Salam pertemuan dalam sirah Nabi SAW. Dan kita telah berada pada siri yang ke-129 bersama dengan saya Umar Aziz. Setiap malam jam 11 malam, kita cuba untuk berkongsi daripada kitab sirah yang terkenal, Ar-Rahiqul Maktum, karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Mudah-mudahan dengan kita menghayati pengorbanan, kesusahan, cabaran Nabi SAW dalam berdakwah, kita lebih menghargai apa yang baginda Nabi SAW lakukan untuk kita sebagai umat baginda. Ahlan-ahlan Ustaz Fahmi 85. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaitun Riza Hariyati, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah beserta berkah. Zam, ahlan-ahlan Zaitun Riza, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah kurniakan kebaikan dunia akhirat. Fauziah Osman 56 dan juga Wonaksu, ahlan-ahlan Pawi Awang di ruangan FB. Saripah Abdul Fattah, Mamaya Hashim, Muhammad Syarizan, Haji Syafi'i di Pahmiko. Ahlan-ahlan kepada semua, Muhammad Syarizan, Bunga Seri Pagi, Nur Hayati Sulaiman, serta Kak Langsu dan juga sahabat-sahabat yang apa khabar semua. Mudah-mudahan sebagaimana Allah pertemukan kita di dalam taman-taman syurga majlis ilmu, Allah pertemukan kita juga di dalam syurganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbih wa thawabih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita masih lagi berada, muka surat berapa kita ni? Kita masih lagi berada pada muka surat 260. Siri 129, muka surat yang ke-260 daripada kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Maka mohon jasa baik sahabat-sahabat bantu catatkan di ruangan komen muka surat 260. Nanti kalaulah ada yang join kemudian dan ada kitab, maka tahu kita berada di mana. Atiyah Sabrina. Atiyah Sabrina nak dengar kuliah ke? Sini Kak Abi. Sini. Sini Atiyah Sabrina.
Atiyah Sabrina. Atiyah. Sini. What is ni? Allahumma. Okey. Nak salam orang Bagi salam sekejap je. Bagi salam. Bagi salam semua. Bagi salam. Bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak main? Masak Tak nak tidur? Nak ni okey. Okey, tak nak bising-bising. Nanti akak-akak ni marah. Semua nak dengar sirah Nabi. Dia diam je. Nak air? Minum air. Bismillah. Minum air sikit baca bismillah. Okey. Kita telah tiba pada muka surat 260. Maka pada muka surat 260 ini, penulis buku terangkan kepada kita bahawa ketika Nabi perintahkan para sahabat untuk berhijrah, maka Nabi SAW belum lagi berhijrah. Nabi adalah antara golongan yang akhir berhijrah. Nabi SAW pastikan para sahabat berhijrah terlebih dahulu, sementara Nabi SAW masih berada di Mekah. Ahlan-ahlan kepada semua, mohon jasa baik untuk bantu tiap rakan-rakan, kongsikan dan sebarluaskan. Kata penulis buku, muka surat 260, pertengahan muka surat. Inilah antara contoh tindakan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah terhadap orang-orang yang hendak berhijrah. Kita dah baca semalam, maka antara cara orang musyrikin Mekah nak melemahkan sahabat untuk berhijrah, maka ada yang dikatakan kepada sahabat, kalau nak berhijrah, harta tak boleh bawa, sesin pun tak boleh bawa. Itulah yang berlaku kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Maka dia tinggalkan harta dia. Masya Allah. Kita belum mampu untuk buat begitu. Kemudian ada juga yang orang Quraisy ugut, kalau nak berhijrah, isteri dan anak tak boleh ikut, kena ada kat Mekah. Maka sahabat Nabi itu dia tinggalkan isteri dan anak dia. Dia utamakan Allah dan Rasul. Kita takkan boleh faham betapa dahsyatnya pengorbanan yang para sahabat sanggup buat. Maka dan isteri dia pun redha. Maka itulah yang berlaku kepada Abu Salamah dan isterinya Ummu Salamah radhiyallahu anhumah. Begitu juga ada sahabat yang ujiannya dah sampai ke Quba, maka ditarik balik ke Mekah dengan tipu daya. Itulah yang berlaku kepada Ayyash bin Abi Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kata penulis buku, hijrah ni tak mudah. Maka daripada sini pengajaran, kalaulah walaupun zaman kita tidaklah ada hijrah seperti para sahabat, tinggalkan negeri kelahiran semata-mata kerana agama, kita dah tak diwajibkan hijrah begitu. Tapi kena ingat, memang setiap hijrah ada pengorbanan. Setiap hijrah ada pengorbanan. Dan antara hijrah yang masih ada sebagaimana dalam hadis sabda Nabi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, adalah hijrah meninggalkan perkara yang Allah larang. Setiap hijrah ada pengorbanan. Seseorang itu nak meninggalkan perkara yang Allah larang, yang dia dah biasa buat, ada pengorbanan dia. Tak semudah itu untuk berhijrah. Sebab Allah nak benar-benar menguji, adakah manusia ini sanggup melakukan pengorbanan untuk mencapai keredaan dia. Kata penulis buku, ini adalah beberapa contoh tindakan yang dilakukan oleh orang musyrikin terhadap para sahabat yang hendak berhijrah. Adakah halangan-halangan itu menjadikan sahabat putus asa, tak jadi hijrah? Kata penulis buku, walaupun begitu, orang Islam tetap keluar. Masya Allah. Inilah para sahabat. Sebab itu Allah menguji orang yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menguji orang yang mampu. Bila Allah uji umat yang terdahulu dengan ujian yang kita tak mampu nak bayangkan, sebab Allah tahu mereka mampu. Allah tidak pernah menguji lebih daripada kemampuan. Sebab itu Allah uji saudara-saudara kita yang berada di Palestin, Sudan, Syria, Yaman, Rohingya,
Allah uji mereka begitu sebab Allah tahu mereka mampu. Dan Allah tak uji kita, dan mudah-mudahan Allah tak uji dengan ujian yang boleh membahayakan iman kita. Allah tak uji kita sebab Allah tahu kita tidak mampu. Maka Allah uji mengikut kemampuan. Lalu kalaulah kita diuji, kita kena sentiasa pujuk diri kita, Allah tahu kita mampu, sebab itu Allah uji. Tapi dalam masa yang sama, kita mintalah kesejahteraan dan afiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis buku, walaupun begitu banyak halangan, orang Islam tetap keluar berperingkat-peringkat. Sebahagiannya menyusul selepas sebahagian yang lain. Sahabat-sahabat muhajirin, mereka tak hijrah sekaligus. Mereka berperingkat. Ada yang berdua, ada yang bersendirian, ada yang berkeluarga, ada yang berkumpulan. Para sahabat hijrah berperingkat-peringkat. Setelah berlalu 2 bulan lebih daripada peristiwa Bai'ah Aqabah kedua, maka tidak ada lagi orang Islam yang tinggal di Mekah kecuali keluarga Rasulullah, keluarga Abu Bakar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka dalam tempoh hanya 2 bulan lebih, Masya Allah, hanya 2 bulan lebih, perjanjian Aqabah berlaku pada bulan Zulhijjah. Maka dalam tempoh daripada Zulhijjah ke Muharram 1 bulan, Muharram ke Safar 2 bulan, lebih kurang 2 bulan lebih. Kata penulis buku, kesemua para sahabat Mekah telah berhijrah kecuali keluarga Rasulullah, keluarga Abu Bakar dan Sayyidina Ali, dan orang-orang yang memang tak mampu hijrah kerana tua, wanita, kanak-kanak, orang yang sakit dan sebagainya. Tapi bayangkan 2 bulan saja para sahabat dah hijrah. Walhal hijrahnya mereka bukan boleh patah balik. Mereka adalah berhijrah selama-lamanya. Sebab itu selepas pembukaan kota Mekah, para sahabat yang dah berhijrah tak boleh balik tinggal di Mekah. Nabi SAW tidak izinkan. Tak dibenarkan untuk balik ke Mekah, kecuali dibenarkan untuk haji dan umrah ataupun ziarah. Maka bayangkan para sahabat punya taat kepada perintah Allah. Kenapa dia? Buat dari sana. Kenapa dia? Kenapa tersebab-sebab ni? Bawa lah sana. Minta maaf. Ada sedikit sebanyak gangguan siaran. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mana kita tadi? Maka kata penulis buku, dalam tempoh hanya 2 bulan lebih daripada perjanjian Aqabah yang kedua, tidak ada lagi orang Islam yang tinggal di Mekah kecuali keluarga Rasulullah. Maka keluarga Rasulullah, anak-anak perempuan Rasulullah, isteri Nabi. Waktu tu Nabi dah ada Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, dan Nabi dah ada Aisyah walaupun belum tinggal sekali. Maka yang tinggal keluarga Rasulullah, keluarga Abu Bakar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata penulis buku, kalaupun ada orang Islam yang masih kekal di Mekah, maka mereka adalah orang yang ditahan secara paksa oleh orang-orang musyrikin. Ada juga yang mana masih ada di Mekah, tetapi itu orang yang ditahan oleh keluarga mereka. Sebagai contoh kita telah belajar adalah Hisham bin Al-As. Dia kena kurung, dia kena tahan dengan keluarga dia. Maka ada orang yang mana keluarga dikurung, tahan dan tak benarkan untuk berhijrah. Sebagai contoh Hisham bin Abil As radhiyallahu anhu. Kata penulis buku, maka Nabi SAW sendiri telah mempersiapkan kelengkapan dan menanti saat bilakah Allah akan memerintah baginda untuk berhijrah. Begitu juga Abu Bakar yang telah sentiasa bersiap kelengkapan dia. Yang lain semua dah hijrah. Mekah dah kosong daripada orang Islam. Dah tak ada dah sahabat. Bayangkan 2 bulan setengah aja untuk para sahabat kosongkan Mekah. Masya Allah. Mereka pada waktu tu dah tak fikir dah harta macam mana, binatang ternakan macam mana,
keluarga yang tak nak ikut macam mana. Ada sahabat yang keluarga dia tak nak ikut. Tak nak ikut. Sebab hijrah bukan mudah. Maka keluarga yang tak nak ikut macam mana. Rumah yang telah dibina macam mana. Macam kita dah pernah baca dalam kisah para sahabat tentang Abdullah bin Jahash. Dia adalah antara orang yang mempunyai rumah yang paling besar dan mewah di Mekah. Maka bila dia berhijrah, Abu Jahal rampas rumah dia. Maka dia sanggup hilang segala-galanya. Maka rumah macam mana, harta macam mana. Ada yang tak boleh bawa harta. Tetapi mereka pada waktu itu hanya fikir, ini adalah perintah Allah dan Rasul untuk selamatkan iman dan agama. Maka mereka hijrah. Allahu Akbar. Besar pengorbanan para sahabat. Besar. Sebab itu Allah redha dengan mereka ketika mana mereka masih hidup. Radhiyallahu anhum. Allah redha dengan mereka. Maka waktu tu dalam tempoh 2 bulan lebih selepas daripada perjanjian Aqabah yang kedua, kata penulis buku, Mekah dah kosong. Para sahabat menyahut seruan Nabi SAW untuk berhijrah. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Terima kasih banyak-banyak Amidah Yasin, Rosnah Sharif, Maria Ismail, Saidah Abdullah, Fauzia Ahmad. Ahlan-ahlan kepada semua. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Imam Al-Bukhari meriwayatkan penghujung muka surat 260. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW bersabda kepada orang Islam ketika selesai perjanjian Aqabah yang kedua, sesungguhnya aku telah melihat tempat hijrah kamu mempunyai kebun-kebun kurma di antara 2 bumi yang berbatu hitam. Maka zaman itu Madinah dikenali dengan tempat tinggal yang terletak di antara 2 harrah. Dalam bahasa Arab, ha, ra dengan ta marbutah, harrah. Maka Madinah pada waktu itu terkenal sebagai penempatan yang terletak di antara 2 harrah. Satu dipanggil Harrah Waqim, satu lagi dipanggil Harrah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya lupa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Satu Harrah Waqim. Dia ada 2 harrah di Madinah. Satu, okey. Harrah Waqim. Sekejap. Harrah. Harrah ni maksudnya tanah yang berbatu hitam. Sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah pada zaman dulu. Maka ada harrah. Okey. Tak jumpa. Satu Harrah Waqim. Lagi satu harrah. Apa saya tak ingat. Maka, minta maaf. Maka Madinah pada zaman itu, zaman Nabi, terkenal sebagai tempat tinggal yang dibentuk, yang dibina di antara 2 harrah. Apakah maksud harrah? Madinah pada zaman dulu, bahkan sampai zaman sekarang, terdapat banyak bukit-bukit yang meletuskan, gunung berapi. Ada banyak gunung berapi Madinah. Cuma zaman kita tak aktif. Maka dia adalah tempat yang ada gunung berapi. Maka bila meletus gunung berapi, maka lava-lava ni akan berada di 2 tempat ini. Dan tengah-tengah Madinah selamat. Maka itulah Harrah Waqim. Maka sebab itu dalam bahasa Arab, Harrah bermaksud tanah yang berbatu hitam. Maka satu adalah sebelah kanan, satu lagi sebelah kiri. Satu Harrah Waqim, satu lagi saya tak ingat harrah apa. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku telah melihat tempat hijrah kamu mempunyai kebun-kebun kurma di antara 2 bumi harrah. Harrah bermaksud tanah yang berbatu hitam. Kenapa Madinah ada tanah yang berbatu hitam?
kesan daripada aliran letusan gunung berapi. Dalam bahasa Arab dipanggil harrah. Maka zaman dulu bila ada kesan daripada letusan gunung berapi, mereka tak ada teknologi macam zaman kita nak bersihkan dan sebagainya, maka mereka biarkan sahaja. Kata penulis kata Imam Bukhari dalam riwayat Aisyah ini, lalu berhijrahlah para sahabat menuju ke Madinah, sementara semua orang yang telah berhijrah ke Habsyah pulang dan menuju ke Madinah. Abu Bakar radhiyallahu anhu bersiap sedia untuk berangkat ke Madinah. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, tunggulah dahulu kerana aku mengharapkan untuk mendapat izin untuk berhijrah. Maka Abu Bakar nak hijrah dah juga. Tapi Nabi kata tunggu. Sebab aku menunggu izin untuk berhijrah. Maka semenjak itu Abu Bakar radhiyallahu anhu memasang niat untuk dapat berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis riwayat Bukhari ini, lantas berkatalah Abu Bakar, apakah engkau perlu mengharapkan keizinan itu terlebih dahulu? Maka Nabi kata, ya, aku perlu mendapat keizinan daripada Allah. Maka Nabi menjadi antara orang yang terakhir berhijrah bersama dengan Abu Bakar dan keluarga Abu Bakar dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Abu Bakar menyimpan hasrat untuk berhijrah dengan Nabi, kata penulis buku, maka Abu Bakar pun menunggu Rasulullah. Muka surat 261. Abu Bakar menunggu Rasulullah untuk menemani baginda. Diberinya 2 unta tunggangannya memakan daun-daun pokok yang luruh selama 4 bulan. Maksudnya bila Abu Bakar dia memasang hasrat untuk hijrah dengan Nabi, maka dia pun sediakan 2 ekor unta. 1 untuk dia, 1 lagi untuk Nabi SAW. Dia bagi makan yang terbaik sebagai persediaan. Bila Allah izinkan sahaja untuk berhijrah, maka dia nak hadiahkan unta itu kepada Rasulullah SAW. Tetapi nanti kita akan baca Nabi SAW tak nak terima percuma. Maka Nabi nak beli. Walaupun Nabi nak beli, Nabi tidak ada duit ketika itu. Maka Nabi SAW minta dalam keadaan berhutang. Maka menunjukkan di sini, Nabi mengajar kepada kita dalam berhijrah, dalam urusan agama, selagi mana kita mampu melakukan pengorbanan harta, maka lakukanlah. Sebab itu bila Abu Bakar nak bagi hadiah unta, maka Nabi SAW minta untuk berhutang. Dan itulah unta yang Nabi guna daripada hijrah sampailah Nabi wafat. Kata para ulama sirah, itulah unta yang bernama Al-Qaswa. Asalnya adalah unta Abu Bakar yang ketika hijrah dia nak hadiahkan kepada Nabi SAW, tapi Nabi minta untuk beli secara berhutang. Nabi nak menunjukkan contoh pentingnya pengorbanan harta. Walaupun dah buat pengorbanan diri, pentingnya pengorbanan harta di dalam hijrah dan di dalam urusan-urusan agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita dah masuk pada muka surat yang ke-263. Maka tadi kita dah baca, para sahabat ambil masa tak lama, 2 bulan setengah, Mekah dah kosong. Mereka semua berhijrah. Walaupun cabaran untuk para sahabat berhijrah dahsyat. Dan kita juga telah belajar bagaimana Nabi menunggu arahan untuk berhijrah dan Nabi mengharapkan Abu Bakar untuk turut sama berhijrah dengan Nabi SAW. Allahu Akbar. Besarnya kedudukan Abu Bakar dipilih untuk dapat berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Muka surat yang ke-263, peristiwa bagaimana orang Quraisy bermesyuarat untuk bunuh Nabi SAW. Ini adalah muka surat 263. Maka dibawakan tajuk peristiwa di Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah parlimen Quraisy. Orang Quraisy ada parlimen. Kita dah pernah baca di awal buku yang mula-mula membina parlimen Quraisy adalah Qusay bin Kilab
moyang Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay adalah pengasas kepada parlimen Quraisy. Kenapa orang Quraisy mereka ada parlimen? Kita dah pernah kongsikan beberapa kali. Secara bertulis ada dalam kitab Sirah Nurul Yakin. Dalam kitab Rahiqul Maktum tidak ada. Orang Quraisy terdiri daripada 14 keluarga yang besar, yang kuat, yang utama. 14 keluarga ini terbentuknya Quraisy. Macam Malaysia, 14 negeri, maka terbentuknya Malaysia. Maka orang Quraisy terbentuk daripada 14 keluarga. Setiap keluarga ada ketua dia. Sebagai contoh, Banu Hashim, ketua dia adalah Abu Talib. Banu Makhzum, ketua dia adalah Abu Jahal. Banu Abdul Syams, ketua dia adalah Abu Sufyan. Contoh, ini adalah ketua-ketua Quraisy yang terkenal. Dan 14 keluarga yang lain pun ada ketua dia. Maka bila ada 14 ketua, ada 14 keluarga utama, maka orang Quraisy semenjak daripada zaman Qusay bin Kilab, mereka tak boleh buat keputusan kecuali kena dapat kelulusan dalam parlimen. Dan itulah parlimen yang diberi nama Darun Nadwah. Darun Nadwah. Maka kata penulis buku rahimahullah, peristiwa yang berlaku di Darun Nadwah yang merupakan parlimen Quraisy. Apakah peristiwa itu? Mereka bermesyuarat apa yang kita nak buat dengan Muhammad. Sebab kalaulah Muhammad berhijrah ke Madinah, bahaya kita. Dekat Mekah, walaupun dengan pelbagai sanction, sekatan, halangan, Nabi tetap berjaya mempunyai sahabat-sahabat dan pengikut yang berjumlah ratusan orang. Bayangkan kalau Muhammad berhijrah ke Madinah, kata orang Quraisy, dan di Madinah adanya orang yang memang bersedia menyantuni Nabi, maka tak perlu masa yang lama untuk Nabi ada kekuatan. Dan orang Quraisy takut Nabi ada kekuatan. Sebab Madinah terletak pertengahan di antara Mekah nak menuju ke Syam, tempat orang Quraisy berniaga. Maka sebab itu mereka bermesyuarat nak buat apa dengan Nabi. Ada yang kata kita buang negeri, ada yang kata penjara, bahkan ada yang memberi pandangan untuk bunuh. Dan akhir sekali, orang Quraisy menerima pandangan bahawa Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, mereka perlu untuk bunuh. Maka peristiwa itu diletakkan di bawah tajuk peristiwa di Darun Nadwah, Parlimen Quraisy, yang kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih kepada yang join pada malam ni. Muhammad Haikal, Harsiah, user 89, Hariyati, Nafisah, Hamidah Yasin, RR Sukses, Kamizah, kemudian Maria Ismail, Nur Asikin, Bunga Seri Pagi, PKF Sadariyah, Kamizah Muhammad Amil. Terima kasih juga yang komen. Saya sebenarnya sangat hargai kalaulah ada orang yang komen nota-nota yang saya sampaikan, sebab itu menunjukkan bahawa difahami apa yang cuba untuk disampaikan. Maka kadang-kadang ada orang yang tulis balik apa yang disampaikan, poin-poin saya sangat suka. Bererti bahawa orang yang mampu menulis semula apa yang didengar pada ruangan komen, bererti dia memahami poin-poin yang untuk diberi. Lalu terima kasih banyak-banyak yang komen, yang share, yang tag rakan-rakan, yang beri gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Sehari kita ada 3 program, 8.30 pagi, 6 petang dan 11 malam. Setiap program maksimum 30 minit. Maka jemput join jika berkelapangan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Nuzila Abdul Qadir, saya lagi banyak belajar. Sebab kalaulah saya tak buat live, saya pun tak ada kesempatan nak ulang kaji, nak berkongsi. Tapi bila dah disiplinkan diri untuk berkongsi, saya sebenarnya lebih banyak belajar daripada akak-akak semua. Jumpa lagi insya-Allah esok pagi jam 8.30 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta,
nastaghfiruka wa natubu ilaih. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Selamat malam. Jangan lupa amalkan bacaan-bacaan yang Nabi ajar sebelum daripada tidur. Moga Allah pelihara semua. Jumpa lagi. Terima kasih semua.